Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, perkongsian kita pada kali ini berkenaan dengan hukum tahi ikan. Apakah harus kita menikmati ikan dalam keadaan tanpa dibuang tahinya ataupun perutnya, dan sudah tentu dalam perutnya itu ada tahinya, sama ada ikan itu kecil ataupun ikan besar. Kita ingin perhatikan apa pandangan fuqaha khususnya dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada dua kitab yang akan kita rujuk. Yang pertama kitab Majmu' karya Imam Nawawi rahimahullah, dan yang kedua ini adalah kitab Nihayatuz Zin karya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani ataupun Nawawi Al-Jawi. Dalam kitab Majmu' jilid yang kedua, naskah yang kita rujuk iaitu yang diterbitkan ataupun dicetak oleh Maktabah Al-Irsyad Jeddah, yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i. Soalan yang menjadi fokus kita dalam muka surat jilid 2 muka surat 567. Kita terus ke sana insya-Allah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa amma baulul hayawanat al-ma'kulah wa rawsuha fanajisan indana. Dan adapun air kencing haiwan-haiwan yang dapat dimakan isinya atau dagingnya, wa rawsuha, dan begitu juga tahinya, fanajisani, maka kedua-duanya adalah najis indana, di sisi kami. Kami di sini iaitulah fuqaha mazhab Syafi'i rahimahullah. Wa inda Abi Hanifah, dan itu juga di sisi Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Wa Abi Yusuf, dan begitu juga pandangan Imam Abi Yusuf, iaitu murid besar Imam Abu Hanifah. Wa ghairihima, dan di sana ada ulama-ulama yang lain yang turut berpandangan yang sama. Jadi dalam persoalan ini sebenarnya para ulama, kalaulah air kencing dan juga tahi binatang yang haram dimakan dagingnya, tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwasanya najis. Najis, dan yang menjadi perbahasannya, adakah air kencing dan juga tahi binatang yang boleh kita makan dagingnya itu turut najis? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, mengikut mazhab kami itu mazhab Syafi'i, dan juga mazhab Imam Abu Hanifah dan anak muridnya Imam Abu Yusuf, adalah najis, turut najis. Wa qala Atha wa Nakhai, namun Imam Atha, Imam Nakhai, Az-Zuhri wa Malik wa Sufyan As-Sawri wa Zufar wa Ahmad, begitu juga Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Atha, Imam Nakhai, kata mereka bauluhu wa rausuhu tahirani. Air kencingnya ini air kencing haiwan yang dapat dimakan dagingnya, wa rausuhu, dan juga tahinya, tahirani, kedua-duanya adalah suci. Jadi berdasarkan pandangan yang kedua ini, maka ikan termasuk dalam haiwan yang boleh kita nikmati dagingnya. Jadi kalau rujuk bermazhab Syafi'i, secara umumnya najis, tidak harus, bila najis mana tidak harus dimakanlah, kerana syarak melarang untuk umat Islam ini menikmati suatu yang najis. Tapi di sana ada pandangan mengatakan bahawa tahirani, suci. Itu pandangan Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Di samping ada ulama-ulama yang lain lagi. Itu secara umum kita bawakan dulu. Kerana ikan ini termasuk dalam haiwan yang harus dimakan dagingnya. Jadi para ulama ada dua pandangan di situ. Kemudian kita rujuk pula dalam kitab yang lain, iaitu Nihayatuz Zin karya
Nihayatul Zin fi Irsyad Al-Mubtadi'in, yang ditulis oleh Syekh Abil Mu'ti Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi. Kitab ini mensyarahkan satu kitab yang lain, iaitu Qurratul Ain bi Muhimmatid Din, karya Imam Zainuddin Al-Malibari. Dalam jilid yang pertama, muka surat, ada dua tempat yang kita akan rujuk. Yang pertama iaitu dalam muka surat 40, ya. Muka surat 40, dalam persoalan yang berkait dengan najis. Najis, ya, di antara syarat sah salat, iaitu sucinya badan, taharatu badanin wa malbusin. Ini disebut dalam matan. Sucinya badan, pakaian dan juga tempat. An-najisin, daripada najis. Karausin, seperti tahi, wa baulin, dan juga air kencing, walau sekalipun min makulin, daripada haiwan yang dapat dimakan dagingnya. Itu secara umum. Ini kitab inilah kitab yang khusus dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mengupas fiqh dalam mazhab atau mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itu matan Imam Al-Malibari. Kemudian kita tengok syarah dari Syekh Nawawi Bintan atau Nawawi Al-Jawi. Di bawah dipanggil ungkapan matan makulin, sekalipun haiwan yang dapat dimakan dagingnya, au mimma la nafsa lahu sa'ilah, ataupun air kencing haiwan yang dapat yang tidak berdarah mengalir, au samakin, begitu juga air kencing tahi, samakin, ikan, wa jaradin, dan juga belalang. Walaupun ikan harus dimakan, belalang pun harus dimakan, tapi tahinya masuk dalam najis. Kemudian lebih jelas lagi, Syekh Nawawi Bintan menegaskan wa yu'fa, namun kata dia dimaafkan. Wa yu'fa, dimaafkan, amma fi jawfis samaki saghir, daripada najis ataupun daripada tahi yang berada dalam perut, jauh perut, as-samakis saghir, ikan yang kecil. Ikan yang kecil. Apa makna ikan yang kecil ni yang dimaafkan ini? Alladhi yubtala'u birimmatihi, ikan kecil yang biasanya dimakan, iaitu birimmatihi, dipanggil dengan sekaligus semuanya. Maknanya ikan yang tak disiang lah, biasanya tak disiangkan, tidak dipotong, tidak dibagi-bahagikan, biasa, tapi dimasak sekaligus, dimakan sekaligus. Wa jazul bal'uhu, dan harus untuk menelannya atau makannya, bima fi jawfihi, bersama dengan apa yang ada dalam perutnya. Walau quliya bima fi jawfihi, dan kalaulah digoreng, kuliah digoreng, bima fi jawfihi, digorengnya bersama dengan apa yang ada dalam perutnya, fala yanjusu zait, maka tidak akan menajisi minyak yang kita gunakan untuk menggoreng itu. Jadi jelas daripada statement ini, ikan najis, tahi ikan adalah najis, tetapi dimaafkan bagi ikan yang kecil, iaitu yang biasanya dimakan sekaligus, tidak disiangkan, tidak dipotong-potong. Dan kalau kita menggoreng, ini insya-Allah masuk ikan bilis lah, termasuk ikan bilis, ikan itu ikan kecil. Kalau kita goreng ikan bilis, walaupun dalam perutnya ada najis, maka tidak menajisi minyak tersebut. Itu dalam muka surat 41. Dan kemudian satu tempat lagi dalam muka surat 45. Dalam muka surat 45 kata Syekh Nawawi Bintan rahimahullah wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin insyaallah. Wa amma hukmu raus, adapun hukum raus,
tahi, fayu'fa anhu, maka dimaafkan daripadanya fissamakis saghir, tahi yang ada dalam ikan yang kecil, dunal kabir, namun tidak dimaafkan ikan yang besar. Fala yajuzul akluhu, oleh kerana tidak dimaafkan, fala yajuzu akluhu, maka tidak dimaafkan memakannya, idza lam yunzaq, jika tidak dibuang, ma fi jawfihi, apa yang ada dalam perutnya, limtizaji lahmihi bi fadlatih, karena bercampur baurnya, mensebati dagingnya itu dengan fadlatih, dengan bahan-bahan buangannya ataupun najis-najisnya, allati fi batinihi, yang berada dalam perutnya itu, biwasitatil milh, dengan perantaraan garam. Yang ni bila ikan yang besar itu, bila kita garamkan dia tanpa kita buang isi perutnya, maka akan mensebatilah, akan mencampurlah daging ikan itu dengan najis fadalati, najis ikan tersebut. Maka menyebabkan berlaku pemindahan najis ikan itu. Dan tadi dijelaskan bahawa dimaafkan kalau ikan kecil, tapi ikan besar tidak dimaafkan, maka dia tetap dihukum sebagai najis. Jadi kesimpulannya di sini, mengikut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dimaafkan bagi ikan yang kecil, tak perlu untuk kita buang isi perutnya. Contohnya macam ikan bilis itu, hatta kalau digoreng ikan bilis itu, walaupun banyak yang kita goreng itu, tidak akan menajisi minyak yang kita gunakan, kerana dia termasuk dalam najis yang dimaafkan. Tapi ikan yang besar tidak dimaafkan, tidak dimaafkan. Jadi sebab itu sebagai seorang Muslim, berdasarkan fiqh mazhab Syafi'i, tidak harus kita beli dan kita makan ikan yang dikeringkan bersama dengan perutnya, kerana najisnya itu bila digaramkan, kata Syekh Nawawi tadi, akan menyebabkan meresap, dia akan meresap najis itu di ikan itu ke dalam daging. Digunakan bahasa imtizaji lahmihi bifadalatih, akan bercampur, akan mensebati dagingnya itu bifadalatih, dengan bahan-bahan buangan ikan ataupun najis ikan tersebut. Yang begitulah tuan-tuan sekalian perkongsian kita, mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.